Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Dr. Wan dan rakan-rakan semua. Saya Nur Syahira binti Muhammad Rahim, nombor matrik A171905. Saya, Husna dan juga Atika merupakan wakil daripada kumpulan 7 di mana kami akan membentangkan amali yang bertajuk Kaedah Penentuan Logam Berat. Okey, ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami iaitu Atika, Sakinah, Zuhaili, Husna, Azira, Syafarihan, Syuhada, Isma, saya sendiri Syahira dan juga Amira Atira. Okey, untuk pengenalan amal ini, peningkatan logam berat di dalam air, udara dan juga tanah agak tinggi disebabkan oleh peningkatan logam berat ini dalam penggunaannya. Tapi untuk eksperimen ini kami hanya fokuskan untuk tanah sahaja. Logam berat ini merujuk kepada elemen kimia logam yang secara relatifnya berketumpatan tinggi dan mempunyai sifat toksik walaupun pada kepekatan yang rendah. Antara logam berat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah kadmium, kobalt, kromium, kuprum, ferrum, mangan, plumbum dan juga zin. Tanah ni dia mempunyai keupayaan untuk menjerap logam berat ni di mana ia bergantung kepada komposisi tanah dan mempunyai beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses penjerapan seperti nilai kepekatan awal logam berat, pH tanah dengan logam berat dan banyak lagi. Jadi saya serahkan seterusnya objektif kepada Husna. Okey, saya akan meneruskan dengan objektif di mana dalam kajian ini terdapat dua objektif. Yang pertama adalah menentukan jumlah kandungan logam berat di dalam tanah yang berbeza iaitu tanah laterit, tanah loam dan tanah aluvium. Bagi objektif kedua adalah membandingkan kandungan logam berat yang terdapat di tanah yang berbeza. Okey, bagi kaedah dan metodologi pula adalah dengan cara persampalan tanah sebelum menjalani proses analisis makmal. Bagi kaedah persampalan tanah adalah dijalankan dengan mengambil secara rawak kira-kira 1 kg berat tanah permukaan atas iaitu 0 sehingga 20 cm dengan menggunakan Dutch auger. Kemudian sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam bag plastik dan dilabelkan mengikut jenis tanah untuk kita buat analisis makmal. Okey, langkah seterusnya adalah melakukan analisis makmal bagi tujuan menentukan kandungan jumlah logam berat. Di mana yang pertama adalah 1 kg tanah debu kering udara bagi tanah laterit, tanah loam dan tanah aluvium ditimbang dan dimasukkan ke dalam kelalangkun dan dilabelkan sebagai kelalangkun A, B dan C. Seterusnya adalah 15 ml asid nitrik pekat ditambah dan dilarutkan selama 1 jam. Dan seterusnya, larutan ini akan dituras dengan menggunakan kertas turas Wetman nombor 5 dan kemudian dituras semula dengan menggunakan kertas turas Micro 45 UM. Dan akhir sekali, logam-logam berat ini akan ditentukan menggunakan ICP-MS. Okey, jadi saya akan serahkan semula kepada Syahira. Saya akan tunjukkan julat kandungan logam berat ni di setiap tanah yang berbeza iaitu tanah laterit, tanah loam dan juga tanah aluvium. Okey, disebabkan kita ni tak buat eksperimen ni, jadi data-data yang akan saya tunjukkan nanti saya ambil daripada artikel dan ataupun eksperimen-eksperimen yang pernah dilakukan sebelum ini. Okey, first kita tengok julat kandungan logam berat ni di tanah laterit. Okey, yang pertama adalah logam kuprum. Julat dia antara 3 sehingga 7 mg per kilogram. Untuk kadmium 0.5 hingga 2, kobalt 11 hingga 18, kromium 18 hingga 43, ferrum pula 2700 hingga 2900, untuk mangan 110 hingga 240, plumbum 20 hingga 60 mg per kilogram dan zin 39 hingga 50. So data ni saya ambil daripada Sahibin Ibrahim et al pada 2008. Okey, ini merupakan kandungan logam berat dalam tanah laterit. Okey, kalau boleh tengok dalam table tu, di sebelah kiri tu adalah jenis-jenis logam yang dijumpai dan sebelah kanan tu adalah purata kepekatan setiap logam ni di dalam tanah laterit. Okey, kalau boleh tengok gambar tu, chart ni, tanah logam ferrum ni adalah logam yang paling tinggi kepekatan dia di tanah laterit ni berbanding dengan logam-logam yang lain. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan tengok julat kandungan logam-logam berat ni di tanah loam pula.
Okey, untuk cuprum, julat dia antara 1 hingga 2, kadmium 1 hingga 2.5 mg per kilogram, kobalt antara 7 hingga 9, kromium 0 hingga 3, ferrum antara julat dia 600 hingga 1800, mangan 1.5 hingga 5, plumbum 15 hingga 20 dan zinc ialah 18 hingga 20 mg per kilogram. Dan ini juga saya ambil daripada Sahib Abdul Rahim et al. Pada 2008. Okey, ini merupakan kandungan logam berat dalam tanah lom. Okey, kalau tengok kat dalam graf ni juga, ferrum adalah logam yang paling tinggi. Okey, untuk tanah yang ketiga iaitu tanah aluvium, kita akan tengok julat kandungan logam berat ni di tanah ini. Okey, untuk cuprum, julat dia antara 6 hingga 10, kadmium 0.06 hingga 1, kobalt 0.3 hingga 2, kromium 18 hingga 27 mg per kilogram. Untuk ferrum pula 7,500 sehinggalah 17,800 mg per kilogram. Untuk mangan 72 hingga 120, plumbum 9 hingga 21 dan zinc julat dia antara 29 hingga 35 mg per kilogram. So data untuk tanah aluvium ni saya ambil daripada artikel ataupun jurnal Syamsuddin et al. Pada 2020. So ini adalah kandungan logam berat di tanah aluvium. Okay, sama juga. Logam ferrum ni adalah yang paling tinggi daripada logam-logam yang lain. Jadi seterusnya untuk perbincangan, saya serahkan kepada Atika untuk terangkan dengan lebih detail lagi kenapa logam-logam ni, terutama logam ferrum, kenapa lagi tinggi daripada logam yang lain. Baiklah, saya akan membentangkan pula tentang pembincangan data bagi amali ini. Okey, baiklah, kita akan membincangkan tentang perbandingan kandungan logam berat di dalam tanah yang berbeza, iaitu tanah laterit, lom dan juga tanah aluvial. Okey, yang pertama kita akan membuat perbandingan di dalam tanah laterit. Okey, dalam tanah laterit ini, kandungan logam ferrum dia menunjukkan bacaan yang paling tinggi dengan purata kepekatan dia adalah sebanyak 2,800 mg per kg. Manakala logam kadmium pula dia menunjukkan bacaan yang paling rendah iaitu 1.25 mg per kg, diikuti dengan logam-logam yang lain iaitu cuprum, kobalt, kromium, plumbum, zinc, mangan dan juga ferrum. Okey, kandungan logam ferrum ni dia menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding dengan logam-logam lain. Manakala kepekatan logam selain logam ferrum adalah lebih rendah dengan julat dia sekitar 3 sehingga 240 mg per kg sahaja. Okey, seterusnya kita akan membandingkan tanah lom pula. Kandungan logam berat di dalam tanah lom di mana ferrum juga menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding dengan logam-logam lain. Kandungan ferrum dalam tanah lom menunjukkan bacaan yang tertinggi dengan purata kepekatan dia adalah sebanyak 1,200 mg per kg. Okey, manakala bagi logam selain ferrum ni, julat kepekatan dia adalah sekitar 1 sehingga 20 mg per kg sahaja. Kandungan logam berat yang paling rendah pula ditunjukkan oleh dua logam iaitu cuprum dan juga kromium yang mempunyai kandungan logam berat yang sama iaitu 1.5 mg per kg. Seterusnya diikuti oleh logam yang lain seperti kadmium, mangan, kobalt, plumbum, zinc dan juga ferrum. Okey, seterusnya kita akan membandingkan kandungan logam berat di dalam tanah aluvial. Dalam tanah aluvial pun, kandungan logam ferrum adalah tertinggi di mana kepekatan purata dia sangat tinggi iaitu 12,650 mg per kg. Sebenarnya dia sangat tinggilah berbanding dengan logam-logam yang lain. Mana logam lain nilai dia sekitar 0.53 sehingga 96 mg per kg sahaja. Manakala bacaan purata kepekatan yang paling rendah direkodkan oleh logam kadmium dengan bacaan dia sebanyak 0.53 mg per kg. Seterusnya diikuti oleh logam lain seperti kobalt, cuprum, plumbum, kromium, zinc, mangan dan juga ferrum. Okey, tanah ni dia mempunyai keupayaan untuk menjerap logam berat dia bergantung kepada komposisi tanah dan beberapa faktor
water yang naik. Okey, keadaan tanah untuk menjerap logam berat ni diturut dipengaruhi oleh faktor seperti pH, kandungan bahan organik, bahan amorfous, mineral lempung dan juga bahan karbonat. Apakah maksud pencerapan? Okey, so pencerapan ni secara umum dia bermaksud pelekatan molekul ataupun organisma yang seni. Seni ni maksud dia halus pada sesuatu permukaan cair ataupun pepecahan. So dalam konteks ini, pencerapan logam berat oleh tanah bermaksud pelekatan logam berat pada sesuatu jenis tanah. Okay, sekarang kita membandingkan pula kadar bacaan logam berat, ferrum dan juga cuprum di jenis tanah yang berbeza. Okay, so kita buat perbandingan ferrum dan juga cuprum kerana kedua-duanya ini dia menunjukkan perbezaan yang sangat ketara, di mana ferrum sangat ketara tinggi berbanding dengan logam lain dan cuprum sangat ketara rendah berbanding dengan logam-logam yang lain di dalam kesemua jenis tanah. Okey, baiklah, yang pertama kita akan membandingkan bacaan ferrum di ketiga-tiga jenis tanah. Okey, so yang pertama, bacaan ferrum di tanah aluvial dia lebih tinggi berbanding tanah laterit, lebih tinggi berbanding tanah loam. Yang peratus perkataan dia 11,650, 2,800 dan 1,200 mg per kg masing-masing. So berlaku perbezaan ini disebabkan oleh kadar pencerapan logam oleh tanah yang berbeza dalam ketiga-tiga jenis tanah. Okey, so tanah yang mencerap logam ferrum yang paling baik adalah tanah aluvial, diikuti oleh tanah laterit, seterusnya tanah loam. Okey, so dalam ketiga-tiga jenis tanah ni, tanah aluvial ni dia adalah pencerap logam ferrum yang paling baik sebab dia merupakan tanah yang berasid, bertekstur liat ataupun liat pasir, dan dia mengandungi bahan organik dan juga kalsium. Kalsium itu adalah sesuatu bahan organik. Okey, manakala dalam tanah laterit, kepekatan ferrum tinggi disebabkan tanah laterit ni terbentuk daripada pemendahan silika secara kimia. Okey, kehadiran ferrum oksida dalam laterit dia akan memberikan warna merah bata kepada tanah tu. Okey, manakala dalam loam, tanah loam dia punya tekstur yang berpasir dan dia boleh larut resap bahan organik dan juga ferrum dengan baik. Oleh itu dia juga merupakan penjerap logam ferrum yang baik. Okey, seterusnya kami bincangkan tentang cuprum yang menunjukkan perbezaan yang ketara rendah banding dengan logam yang lain. Okey, so julat kandungan cuprum ni dia adalah rendah dalam ketiga-tiga jenis tanah. Okey, ini dia menunjukkan tanah laterit, loam dan juga aluvial dia mempunyai kadar pencerapan logam cuprum yang agak rendah, yang sangat rendah. Okey, so tanah aluvial ni dia adalah pencerap logam cuprum yang lebih baik berbanding dengan tanah loam dan juga tanah laterit. Okey, dalam tanah, cuprum dia adalah berbentuk ion yang akan dijerap oleh tanah lempung atau bersepadu dengan bahan organik. Oleh itu, penahanan cuprum ni dalam tanah bertambah dengan peningkatan bahan organik. Lebih banyak bahan organik dan lebih banyak penahanan cuprum berlaku. Okey. Dalam hal ni, tanah laterit dia mengandungi bahan organik yang sederhana. Manakala tanah loam dan tanah aluvial dia mengandungi bahan organik yang lebih tinggi. Seterusnya, keterdapatan cuprum juga akan berkurang dengan peningkatan pH. Bagi tanah laterit, dia mempunyai pH yang neutral, manakala bagi tanah loam mempunyai pH yang tinggi. Seterusnya, pH bagi tanah aluvial adalah rendah. Baiklah, kami akan bincangkan pula kadar pencerapan logam berat secara keseluruhan. Baiklah, secara keseluruhan, tanah aluvial dia menunjukkan kadar pencerapan logam yang paling rendah, seterusnya diikuti oleh tanah loam dan juga tanah laterit, di mana kandungan kebanyakan logam berat dia adalah lebih rendah di tanah aluvial berbanding dengan tanah loam dan juga tanah laterit. Okey, bagi kesimpulan yang kita dapat simpulkan dalam kajian ini adalah di mana kandungan logam berat ini
dapat ditentukan melalui bacaan kepekatan logam berat dengan menggunakan ICP-MS. Okey, dalam kaedah ini juga penentuan dilakukan bagi mendapatkan perbandingan jumlah kandungan di antara 8 jenis logam berat di ketiga-tiga jenis tanah yang berbeza, iaitu tanah laterite, tanah loam dan juga tanah aluvial. Kandungan logam ferrum yang kita tengok adalah paling ketara di dalam ketiga-tiga jenis tanah ini berbanding logam berat yang lain. Hal ini kerana ferrum merupakan salah satu juzuk major di litosfera. Okey, kesan daripada logam berat ini, apabila penyerapan logam berat ini di dalam tanah, ia akan menyebabkan menjejaskan kualiti tanah dan juga akan memberikan impak terhadap alam sekitar kita. Oleh itu, pengawalan jumlah kepekatan logam berat ini yang ada di dalam tanah perlu dikawal bagi memastikan kualiti tanah itu tidak terjejas. Okey, jadi itu sahaja daripada kumpulan 7. Sekian, terima kasih.